Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid tahun 4, pada hari ini kamu akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.1 iaitu pecahan dan standard pembelajaran 2.1.3 iaitu menambah hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menambah melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur yang penyebutnya sama dengan betul. Baiklah murid-murid, harus diingat sebelum kamu menambah pecahan, pastikan penyebutnya mesti sama. Jika penyebutnya sama, maka barulah kamu boleh menambah pecahan tersebut. Ingat ya, penyebutnya mesti sama. Baiklah, cuba perhatikan contoh ini. Di sini, cikgu ada satu soalan 1/5 tambah 2/5. Ingat, tadi cikgu ada pesan kepada kamu, sebelum menambah pecahan, pastikan penyebutnya mesti sama. Jadi di sini penyebutnya per 5 dan di sini pun per 5. Sama tak? Sama bukan? Jadi kalau penyebutnya sama, maka kamu boleh menambah pecahan ini. Dan untuk menambah pecahan, kamu perlu tambah pengangka. Pengangka 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan penyebut, untuk penyebut kita tidak perlu menambah 5 tambah 5. Untuk pengangka sahaja kita tambah. Untuk penyebut, jika penyebutnya sama di sini 5 dan 5, maka kita salin sahaja 5 itu untuk dijadikan sebagai penyebut. Okey, pengangka kita tambahkan 1 tambah 2 sama dengan 3, penyebutnya kita salin semula. Kita perhatikan contoh yang kedua, 4/9 tambah 3/9. Ingat, cikgu ada pesan di awal tadi, untuk menambah pecahan, kamu kena pastikan penyebutnya mesti sama. Jadi pecahan ini, boleh tak kamu tambah? Boleh. Kenapa? Sebab penyebutnya sama. Di sini per 9, di sini pun per 9. Jadi kita boleh tambah kedua-dua pecahan ini. Dan untuk menambah, kita tambah pengangka. Pengangka 4 tambah 3 sama dengan 7. Dan untuk penyebut, kita tak tambah. Kita hanya salin saja penyebutnya. Kenapa? Sebab penyebutnya dah sama, maka kita salin sahaja di sini sebagai per 9. Jadi jawapan 4/9 tambah 3/9, jawapannya ialah 7/9. Sekarang, kita perhatikan contoh yang ketiga. Di sini kita ada 3 pecahan yang kita tambahkan. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Perhatikan kepada penyebutnya. Adakah penyebutnya sama? Jika sama, maka kita boleh tambahkan pecahan ini. Dan untuk menambah, kita akan tambah pengangka. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk penyebut, penyebutnya sama di sini 4, 4, 4, maka di sini ialah 4. Kita salin saja penyebutnya. Okey? Sekarang cikgu tunjukkan contoh yang keempat. Okey, perhatikan contoh ini, 2/3 tambah 2/3. Perhatikan pada penyebutnya. Adakah penyebutnya sama? Kalau sama, boleh tak kita tambahkan pecahan ini?
Boleh. Jadi kita tambahkan pengangka. 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian perhatikan kepada penyebutnya. Penyebutnya sama 3 dan 3. Maka jawapan untuk penyebutnya ialah 3. Jadi jawapan 2/3 tambah 2/3 sama dengan 4/3. Seterusnya untuk contoh yang kelima. 5/8 tambah 3/8. Jadi perhatikan soalan ini. Adakah penyebutnya sama? Kalau sama, maka kita boleh tambahkan pengangkanya. 5 tambah 3 sama dengan 8. Penyebutnya sama, maka kita salin semula per 8. Okey, mudah kan? Jadi sekarang kita perhatikan contoh yang ke-6. Kita ada 3 pecahan di sini. Kita tambahkan serentak. 3/7 tambah 1/7 tambah 5/7. Okey, jadi boleh tak kita tambah? Boleh. Kenapa? Kerana penyebutnya sama. Jadi kita tambah pengangka sahaja. 3 tambah 1 tambah 5. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 tambah 5 sama dengan 9. Perhatikan penyebutnya, semuanya sama. Maka kita salin semula nombor 7 dan jadikan dia sebagai penyebut. Jadi, mudah kan? Sekarang, cikgu nak kamu perhatikan kepada ke-6 jawapan ini. Cuba kamu perhatikan apakah perbezaan jawapan di sebelah kiri dan jawapan di sebelah kanan. Betul, jawapan di sebelah kiri kesemuanya ialah pecahan wajar. Hasil tambah pecahan ini kamu peroleh jawapan pecahan wajar. Manakala hasil tambah pecahan di sebelah kanan pula, kesemuanya ialah pecahan tak wajar. Baiklah murid-murid. Dengarkan betul-betul apa yang ingin cikgu sampaikan kepada kamu. Sekiranya kamu mendapat hasil tambah pecahan di mana hasil tambahnya ialah pecahan wajar. Seperti ini 3/5, 7/9, 3/4. Jika jawapan kamu ialah pecahan wajar, maka kamu biarkan saja sebagai jawapan. Okey? Namun, sekiranya kamu mendapat hasil tambah pecahan dalam bentuk pecahan tak wajar seperti ini, 4/3, 8/8, 9/7. Kamu tak boleh biarkan begitu saja. Jika kamu memperoleh jawapan pecahan tak wajar, maka kamu perlu menukar semua pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur. Kamu perlu tukarkan semua jawapan pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur. Kamu masih ingat lagi pelajaran kita yang lepas bagaimana cara untuk menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menggunakan operasi. Betul, operasi bahagi. Okey, jadi 4/3 ialah pecahan tak wajar. Jadi kamu kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. Kalau kamu biarkan jawapan begini, maka kamu tak salah, tetapi jawapan kamu ataupun jalan kerja kamu tidak lengkap. Jadi untuk lengkapkan jawapan kamu, kamu perlu menukarkannya kepada nombor bercampur. Dan untuk menukar kepada nombor bercampur, kamu perlu menggunakan operasi bahagi. Jadi 4 bahagi 3. 4 bahagi 3.
Jadi seperti biasa, kita bina dulu sifir 3. Carikan 4 dalam sifir 3. Jika tiada, kita cari nombor yang paling hampir. Yang paling hampir dengan 4 ialah 3. Jadi 3 kita tuliskan di sebelah bawah, 1 di sebelah atas. Kemudian kita tolakkan dan cari baki. Jadi bakinya ialah 1. Jadi daripada hasil bahagi ini, sekarang kita nak tulis kepada nombor bercampur bermula dari jawapan 1 turun ke bawah, baki menjadi pengangka dan kemudian 3 menjadi penyebut. Jadi jawapan yang paling tepat bukanlah 4/3 tetapi 1/3. Baiklah, untuk contoh yang kelima, 8/8 merupakan pecahan tak wajar. Jika kamu memperoleh jawapan pecahan tak wajar, kamu kena cepat-cepat tukarkan dia kepada nombor bercampur. Tetapi untuk 8/8, cikgu pernah ingatkan kepada kamu, sekiranya kamu jumpa, kamu dapat ataupun kamu nampak pecahan di mana pengangka dan penyebutnya sama, 8/8, maka kamu perlu tukarkan dia menjadi, betul, menjadi 1. Kalau yang pengangka dan penyebutnya sama seperti ini, 8/8, kamu tak perlu tunjukkan dalam bentuk bahagi. Kamu terus tukarkan dia menjadi 1. Okey, kemudian untuk contoh yang ke-6, 3/7 tambah 1/7 tambah 5/7 sama dengan 9/7. 9/7 juga ialah pecahan tak wajar. Jadi kalau kamu mendapat jawapan pecahan tak wajar, kamu perlu tukarkan dia kepada nombor bercampur dengan cara bahagi. 9/7. Seperti biasa, bina dulu sifir 7. Cari 9 dekat sifir 7. Kalau tak ada 9, cari nombor yang paling hampir dengan 9, iaitu 7. 7 di sebelah bawah, 1 di sebelah atas. Kita tolakkan dan cari baki. Jadi jawapan kamu ialah dari atas 1 turun ke bawah. Okey, 1 dulu kita tulis, kemudian turun ke bawah 2/7. Jadi, ingat ya murid-murid, sekiranya kamu mendapat hasil tambah pecahan nombor pecahan wajar, maka kamu boleh biarkan jawapan kamu di situ. Tetapi, sekiranya kamu mendapat hasil tambah dalam bentuk pecahan tak wajar, maka kamu kena selesaikan dia, tukarkan dia kepada nombor bercampur. Okey, jika kamu tak selesaikan, maka jalan kerja kamu tidak lengkap. Sekarang, mari kita cuba soalan ini. 2/6 tambah 2/6 tambah 1/6. Bolehkah kamu semua menambah pecahan ini? Sudah tentu boleh. Kenapa? Ya, kerana pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Jadi, untuk menambah pecahan ini, kita perlu mulakan dengan menambah pengangka. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Perhatikan kepada penyebutnya. Disebabkan penyebutnya sama, maka kita salin semula. Jadi, jawapannya ialah 5/6. Sekarang murid-murid, perhatikan jawapan kamu. Cuba perhatikan hasil tambah pecahan ini. Kamu memperoleh jawapan 5/6. 5/6 merupakan pecahan wajar atau pecahan tak wajar? Betul, pecahan wajar. Jadi, kalau pecahan wajar, kamu biarkan saja jawapan kamu di sini. Maka selesailah, sudah kamu punya jalan kerja.
Okey? Sekarang kita perhatikan pula contoh yang kedua. 4/10 tambah 7/10 tambah 2/10. Mula-mula sekali, perhatikan kepada penyebutnya. Adakah penyebutnya sama? Kalau sama, boleh tak kamu tambahkan pecahan ini? Dah tentu boleh. Jadi untuk menambah pecahan, kita akan tambah pengangka. 4 tambah 7 tambah 2 sama dengan berapa ya? Betul, 13 per. Sekarang perhatikan kepada penyebutnya. Jadi penyebutnya sama, maka kita tuliskan 10 sebagai penyebut. Sekarang murid-murid, cuba kamu perhatikan jawapan kamu. Jawapan kamu di sini ialah 13/10. 13/10 merupakan pecahan wajar atau pecahan tak wajar. 13/10 merupakan pecahan tak wajar. Ingat, tadi cikgu ada pesan kepada kamu, sekiranya jawapan kamu ialah pecahan tak wajar, maka kamu perlu selesaikan atau kamu perlu lengkapkan jalan kerja kamu dengan cara menukar pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur. Dan untuk menukar kepada nombor bercampur, apa yang perlu kamu lakukan ialah menukar menggunakan operasi bahagi. Jadi, 13 bahagi 10. Tulis dulu sifar 10. Sekiranya kamu telah mahir sifar 10, tidak perlu lagi kamu menulis sifar ya. Okey, jadi cari 13 dekat sifar 10. Kalau tak ada, cari nombor yang paling hampir, iaitu 10. Di 10 kita tuliskan di bawah, kemudian 1 di atas. Kita tolakkan dan cari baki. Jadi sekarang bermula dari sebelah atas, turun ke bawah, naik semula ke atas. Jadi cara kita menulis jawapan ialah 1, 3/10. Jadi, jawapan yang paling tepat ialah bukan 13/10, tetapi ialah 1/3/10. Ingat ya murid-murid, sekiranya hasil tambah pecahan kamu ialah pecahan wajar, maka kamu boleh terus jadikan itu sebagai jawapan kamu yang paling tepat. Namun, sekiranya hasil tambah pecahan kamu ialah pecahan tak wajar, maka kamu perlu tukarkan kepada nombor bercampur. Baiklah, sekarang cuba perhatikan contoh soalan ini. Kali ini, cikgu berikan soalan melibatkan nombor bercampur. 2, 3/8 tambah 1, 2/8. Baiklah murid-murid, sebelum menambah, pastikan penyebut mesti sama. Jadi untuk pecahan ini, penyebutnya ialah 8. Jadi penyebut kedua-dua pecahan ini sama. Jadi bila penyebutnya sama, maka kita boleh tambah pecahan ini. Baiklah. Jika pecahan itu ialah nombor bercampur, maka kita perlu tambahkan nombor bulat terlebih dahulu. Kalau sebelum ini tadi, cikgu beri contoh ialah pecahan wajar. Jadi kita tambahkan pengangka. Jadi sekarang ni, bila nombor bercampur, kita perlu tambahkan dahulu nombor bulat. 2 tambah 1 sama dengan 3. Selesai kamu tambahkan nombor bulat, maka kamu akan tambahkan pula pengangka. 3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk penyebut, disebabkan penyebut ini sama, maka kita salin sahaja per 8. Jadi pecahan ini, jawapannya, hasil tambahnya ialah 3, 5/8.
Sekarang murid-murid, selepas kamu memperoleh jawapan, terus pastikan lihat kepada jawapan kamu. 5/8. 3/5/8 ialah nombor bercampur. Jadi 5/8 ini ialah pecahan wajar. Kenapa? Kerana pengangkanya kecil, penyebutnya lebih besar. Jadi sekiranya pecahan kamu ini ialah pecahan wajar, maka kamu boleh tinggalkan ini sebagai jawapan yang paling tepat. Cuba perhatikan pula contoh ini. 2/5 tambah 4, 1/5 tambah 1, 1/5. 2/5 merupakan pecahan wajar. 4 1/5 merupakan nombor bercampur dan 1 1/5 juga merupakan nombor bercampur. Jadi soalan ini ialah gabungan antara pecahan wajar dan juga nombor bercampur. Jadi untuk mendapat hasil tambah pecahan ini, mula-mula sekali kamu kena tambah nombor bulat dahulu. Di sini tiada nombor bulat. Di sini ada nombor bulat dan di sini pun ada nombor bulat. Jadi kita tambahkan dahulu nombor bulatnya iaitu 4 tambah 1 sama dengan 5. Selesai itu, kita tambahkan pula pengangka. 2 tambah 1 tambah 1. Jawapannya ialah 4. Dan untuk penyebut, kita salin semula. Jadi jawapannya ialah 5/4/5. Okey, 5/4/5 ialah hasil tambah pecahan kamu. Jadi ini ialah nombor bercampur. Ada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Jika pecahan wajar, maka kamu boleh kekalkan ini sebagai jawapan kamu yang paling tepat. Kita lihat pula contoh yang seterusnya. Kali ini, kita menambah sehingga 3 pecahan. 1 4/9 tambah 3/9 tambah 3 6/9. Ini merupakan nombor bercampur, pecahan wajar, nombor bercampur. Jadi, mula-mula sekali kita perlu tambahkan. Betul, kita perlu tambahkan dulu nombor bulat. Ada 2 nombor bulat di sini, 1 dan 3. 1 tambah 3 jawapannya ialah 4. Selesai menambah nombor bulat, kita akan tambahkan pengangka. 4 tambah 3 tambah 6 sama dengan 13. Untuk penyebutnya pula, kita salin semula. Jadi, sekarang cuba perhatikan hasil tambah kamu. 4 13/9. 13/9 merupakan pecahan tak wajar. Ingat ya, bila kamu dapat pecahan tak wajar, maka kamu perlu tukarkan pecahan ini kepada nombor bercampur. Caranya ialah dengan menggunakan operasi bahagi. 13 bahagi 9. Kalau siapa yang ingat sifir, tak perlu tulis sifir. Tetapi di sini cikgu tunjukkan dengan sifir. Cari 13 dekat sifir 9. Kalau tiada, cari nombor yang paling hampir. Nombor yang paling hampir ialah 9 atau 1 darab 9. Jadi 9 kita tulis di bawah, 1 di atas, kita tolakkan dan cari baki. 13 tolak 9, jawapannya ialah 4. Jadi murid-murid, sekarang 4 13/9. 13/9 ini kamu telah tukarkan menjadi pecahan nombor bercampur. 4 ini jangan kamu lupakan. Okey, 4 ini jangan kamu lupakan. Yang kamu bahagi tadi ialah 13/9. 4 ini jangan kamu tinggalkan. Jadi, apa yang perlu kamu buat dengan 4 ini?
nombor bulat ini. Jadi nombor bulat ini kamu perlu salin semula. 13/9 ini selepas kamu tukarkan kepada nombor bercampur, kamu dapat 1/9. 1/9. Jadi kita tambahkan dengan 4. Okey, 4 ini tadi kita salin semula. 13/9 kita tukarkan kepada nombor bercampur, dapat 1/4/9. Kita tambahkan kedua-dua nombor ini. 4 merupakan nombor bulat, 1 merupakan nombor bulat. Jadi kita tambah dahulu nombor bulat. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian pecahan ini 4/9. Di sini tiada pecahan. Jadi kita salin saja 4/9. Cuba perhatikan jawapan kamu. 5/4/9. 4/9 ini merupakan pecahan wajar. Jadi kalau jawapan kamu ialah pecahan wajar digabungkan dengan nombor bulat, maka ini ialah nombor bercampur. Jadi nombor bercampur kamu mempunyai pecahan wajar. Jadi ini ialah jawapan yang paling tepat berbanding dengan 4/13/9 tadi. Baiklah, contoh yang terakhir, cikgu tunjukkan kepada kamu. 3/1/2 tambah 1/1/2 tambah 1/1/2 sama dengan. Okey, sekarang untuk menambah pecahan ini, pastikan penyebutnya mesti sama. 2. Jadi kalau semuanya sama, maka kita boleh tambah. Dan untuk menambah pecahan nombor bercampur ini, kita akan dahulukan dengan nombor bulat. Ada 3 nombor bulat di sini. 3 tambah 1 tambah 1, jawapannya ialah 5. Sekarang, kita tambahkan pula pengangka. 1 tambah 1 sama dengan 3/2. Jadi, 5 3/2. 3/2 merupakan pecahan tak wajar. Jadi kita perlu tukarkan dia kepada nombor bercampur. 3/2. Sediakan sifir 2. 1 darab 2, 2. Okey, 2 di sebelah bawah. 1 tolak dan cari baki. Kemudian, apa yang perlu kita buat? Jangan lupa 5 ini tadi kita salin semula. Kemudian 3/2 ini tadi selepas ditukarkan kepada nombor bercampur menjadi 1/1/2. Kita tambahkan di sini. Sekarang untuk mencari hasil tambah ini, kita tambahkan dahulu nombor bulat. 5 tambah 1, 6. Pecahan 1/2. Sekarang, mari kita cuba soalan ini. 1/4 tambah 1/3/4 tambah 1/4. Ada 2 nombor bercampur dan ada 1 pecahan wajar. Perhatikan penyebutnya. Adakah sama? Kalau begitu, boleh tak kamu tambah pecahan ini? Ya, boleh kerana penyebutnya sama. Jadi, apa yang perlu kamu tambah terlebih dahulu ialah nombor bulat. Jadi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian, kita tambahkan pengangka. 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5/4. Sekarang, perhatikan hasil tambah pecahan kamu. 2, 5/4. Nombor bercampur ini mempunyai pecahan tak wajar. Jadi 5/4 pecahan tak wajar kamu perlu tukarkan kepada nombor bercampur menggunakan operasi bahagi. Jadi 5/4. Sediakan sifir 4.
cari 5 dekat sifir 4. Jika tiada, cari nombor yang paling hampir iaitu 4. Di 4 tuliskan di bawah, 1 di atas. Kemudian kamu tolakkan. 5 tolak 4 baki 1. Okey, jadi setelah kamu bahagikan 5/4, jangan lupa 2 nombor bulat ini. Jadi nombor bulat ini, 2 ini kamu perlu salin terlebih dahulu. Kemudian 5/4 ini tadi setelah kamu bahagikan, kamu dapat hasil tambahnya ialah 1/4. 1/4. Jadi kamu tambahkan sahaja. Jadi di sini kamu ada nombor bulat tambah nombor bercampur. 2 tambah 1 sama dengan 3. Di sini tiada pecahan. Di sini saja ada pecahan. Jadi kamu salin semula pecahan tersebut. Berikut ialah soalan yang terakhir. 2 5/7 tambah 2 2/7. Cuba kita sama-sama selesaikan. Jadi, perhatikan dahulu penyebutnya. Adakah penyebutnya sama? Ya, sama. Jadi, kita boleh tambah pecahan ini. Untuk menambah, kita akan mula dengan nombor bulat. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian, kita tambahkan pengangka. 5 tambah 2 sama dengan 7. Penyebutnya, kita salin semula per 7. Jadi, perhatikan pecahan kamu ini. 4, 7/7. 7/7 merupakan pecahan tak wajar. Jadi, bila tak wajar, kita perlu tukarkan jawapan kamu. Tetapi, untuk 7/7, cikgu pernah pesan kepada kamu sebelum ini, jika pengangka dan penyebutnya sama, maka kamu tak perlu tunjuk dalam bentuk bahagi. Jalan kerja kamu dalam bentuk bahagi tak perlu ditunjukkan. Memadai, kamu tulis 7/7 sama dengan, betul, sama dengan 1. Jadi macam mana cara untuk kita menulis pecahan ini? Jadi ingat, 4 nombor bulat, kita salin dahulu. 7/7 bersamaan dengan 1. Jadi kita tambahkan nombor bulat itu. 4 tambah 1 sama dengan 5. Tak ada pecahan ke cikgu? Tak ada. Okey, tidak ada. Kenapa tak ada? Sebab 7/7 ni tadi, pecahan tak wajar ini kita dah tukarkan menjadi nombor bulat. Jadi tiada pecahan di sini. Hanya nombor bulat saja. 4, kita salin semula. 7/7 bersamaan dengan 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, cikgu harap kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana untuk menambah pecahan wajar dengan pecahan nombor bulat dan juga nombor bercampur yang penyebutnya sama. Dan yang kedua, kamu juga sudah tahu bagaimana untuk menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Caranya dengan menggunakan operasi bahagi. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kamu. Bagi murid-murid yang masih kurang faham, yang masih kurang jelas, kamu boleh menonton video ini sekali lagi. Kamu juga boleh menontonnya berulang kali sehingga kamu faham. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Bye.